Salam sejahtera, hari ini saya akan membentangkan tentang dua agama iaitu animisme dan teisme. Pertama sekali ada pengenalan tentang animisme. Animisme adalah kepercayaan tradisional masyarakat pribumi yang melihat alam sebagai berjiwa, contohnya roh pada pokok, sungai dan juga gunung. Yang kedua adalah animisme mengamalkan amalan ritual untuk memohon perlindungan dan kesejahteraan daripada roh alam. Dan yang terakhir sekali adalah animisme ini penting dalam budaya masyarakat orang asli dan juga komuniti tradisional di Malaysia. Kedua adalah Taoisme. Taoisme adalah agama yang berasal dari China yang diasaskan oleh falsafah Lao Tzu ataupun lebih dikenali sebagai Dao De Jing. Agama Taoisme ini menekankan konsep Dao, itu jalan hidup selaras dengan alam semesta, manakala ajaran utama agama ini adalah keseimbangan yin yang, kesederhanaan dan keharmonian hidup. Taoisme ini uh, Taoisme ini diamalkan melalui meditasi, doa dan seni seperti Tai Chi. Nilai utama bagi agama animisme adalah kasih sayang terhadap roh, iaitu setiap unsur alam dianggap mempunyai roh, maka manusia perlu menjaga dan menghormati alam. Yang kedua adalah hormati alam dan pantang larang, iaitu tidak menebang pokok besar sesuka hati, tidak mencemarkan sungai kerana ia dipercayai boleh mengganggu roh. Yang ketiga adalah ketaatan kepada roh alam, iaitu melalui ritual, pemujaan dan persembahan untuk memohon perlindungan. Dan kemudiannya adalah nilai kesederhanaan hidup, iaitu masyarakat tradisional hidup secara sederhana dan bergantung pada alam tanpa berlebihan. Dan nilai yang terakhir sekali adalah gotong royong dan community, iaitu aktiviti ritual dan adat dilakukan bersama-sama dan menekankan nilai kebersamaan. Okey, agama seterusnya adalah Taoisme. Taoisme adalah kesederhanaan, iaitu nilai pertama dalam Taoisme adalah kesederhanaan, iaitu simplicity, yang menekankan hidup tanpa berlebihan dan juga selaras dengan alam. Yang kedua adalah keseimbangan yin yang, iaitu menerangkan bahawa setiap perkara ada pasangan dan keseimbangan dan mengajar manusia untuk menerima perbezaan. Yang ketiga adalah disiplin rohani yang dilakukan melalui meditasi, doa dan amalan moral untuk mencapai ketenangan jiwa. Yang keempat adalah Wu Wei, iaitu tidak melawan fitrah. Nilai ini mengajar untuk hidup secara natural, tidak memaksa keadaan dan membiarkan alam berjalan dengan harmoni. Yang kelima adalah kasih sayang dan belas ihsan, iaitu mengajar manusia supaya berbuat baik, tidak menindas orang lain dan tidak menindas orang lain. Yang terakhir sekali adalah kesihatan dan ketenangan. Melalui amalan kesihatan dan ketenangan ini boleh didapati melalui amalan Tai Chi, Qigong dan meditasi untuk kesejahteraan tubuh dan minda. Okay, seterusnya adalah nilai persamaan nilai. Persamaan nilai yang pertama adalah harmoni dengan alam, di mana kedua-dua menekankan bahawa manusia mestilah hidup selaras dengan alam semesta. Yang kedua adalah kesederhanaan hidup. Di mana ia mengajar manusia supaya tidak berlebihan dan cukup dengan apa yang ada. Yang ketiga adalah menghormati kuasa lebih tinggi, di mana animisme hormat kepada roh alam, manakala Taoisme hormat pada Dao sebagai prinsip tertinggi. Seterusnya adalah pembentukan akhlak baik. Kedua-dua agama ini menggalakkan sikap rendah diri, rendah hati dan menjaga keseimbangan hidup.
Dan yang terakhir sekali adalah kehidupan komuniti, di mana animisme melakukan hidup komuniti melalui ritual bersama, manakala Taoisme adalah melalui ajaran harmoni sosial. Okay, perbezaan nilai adalah yang pertama, asas kepercayaan. Animisme percaya berasaskan roh dan kuasa gaib, manakala Taoisme adalah berasaskan falsafah Lao Tzu dan konsep Dao. Yang kedua adalah bentuk amalan. Animisme melakukan ritual, mempunyai pantang larang dan melakukan persembahan kepada roh, manakala Taoisme adalah melakukan meditasi, doa, tai chi dan juga mempunyai falsafah hidup. Yang ketiga adalah fokus utama, di mana animisme adalah tentang hubungan manusia dengan roh alam, manakala Taoisme adalah hubungan manusia dengan Dao dan keseimbangan dalaman. Seterusnya adalah sumber rujukan, di mana animisme adalah melalui tradisi lisan, adat dan pantang larang komuniti, manakala Taoisme adalah melalui teks falsafah seperti Dao De Jing. Okay, seterusnya adalah skop pengaruh. Animisme lebih kepada lokal yang diamalkan oleh komuniti peribumi, manakala Taoisme adalah lebih luas berkembang sebagai sistem falsafah dan agama di China dan Asia Timur. Seterusnya adalah nilai tambah, iaitu rasa bersyukur kepada alam dan patuh kepada adat bagi animisme, dan pengendalian diri, kebijaksanaan dan keseimbangan yin yang bagi Taoisme. Dan yang terakhir sekali adalah orientasi kehidupan, di mana animisme lebih spiritual dan mistik, manakala Taoisme lebih falsafah dan praktikal dalam kehidupan seharian. Okay. Aplikasi nilai-nilai dalam masyarakat Malaysia. Okay, yang pertama adalah animisme menekankan bahawa alam punya roh. Dalam konteks Malaysia, ini boleh dikaitkan dengan usaha menjaga hutan tropika, sungai dan biodiversiti. Contohnya, kempen sayangi sungai ataupun aktiviti gotong royong membersihkan kawasan kampung. Nilai yang kedua adalah kesederhanaan dan keseimbangan yin yang, di mana Taoisme mengajar hidup seperti sederhana dan seimbang, dan dalam masyarakat Malaysia ini boleh dikaitkan dengan usaha mengekalkan keseimbangan antara kerja dan kehidupan keluarga. Contohnya, polisi kerajaan tentang kesejahteraan pekerja dan cuti keluarga. Seterusnya adalah kesederhanaan hidup, iaitu kehidupan masyarakat orang asli yang sederhana boleh dijadikan teladan untuk mengelakkan budaya materialistik, dan dalam masyarakat Malaysia ini selari dengan nilai berjimat, cermat dan tidak membazir. Dan seterusnya adalah harmoni sosial, iaitu Taoisme menekankan keharmonian antara manusia, dan dalam Malaysia yang berbilang kaum ini selari dengan konsep muafakat dan perpaduan. Contohnya, program rukun tetangga dan juga sambutan rumah terbuka pelbagai kaum. Seterusnya adalah pengendalian diri dan disiplin rohani. Taoisme mengajar kalau emosi dan meditasi. Dalam masyarakat Malaysia pula, ini boleh dikaitkan dengan usaha mengawal stres melalui aktiviti rohani atau kesihatan mental. Contohnya, program kesihatan mental di sekolah dan universiti. Dan seterusnya adalah gotong royong dan komuniti, di mana ritual animisme dilakukan bersama-sama, menekankan kebersamaan, manakala dalam masyarakat Malaysia pula ini tercermin dalam amalan gotong royong, kampung, sambutan kenduri dan juga aktiviti komuniti. Seterusnya adalah analisis kritikal. Yang pertama adalah cabaran semasa, iaitu pengaruh media sosial.
Itu tentang penyebaran maklumat palsu dan stereotip tentang agama menyebabkan salah faham. Contohnya, budaya viral lebih menekankan hiburan melalui nilai murni. Okay, cadangannya adalah pendidikan moral dan civic yang interaktif, iaitu menggunakan projek alam sekitar, simulasi nilai dan juga aktiviti komuniti di sekolah atau universiti. Contohnya, program sekolah lestari yang menggabungkan nilai hormat alam dan patriotisme. Seterusnya adalah konflik antara agama dan budaya. Ini boleh berlaku kerana salah faham antara komuniti berbilang kaum yang boleh mencetus kepada prejudis. Ini adalah berlaku kerana kurangnya dialog ataupun komunikasi antara agama menyebabkan jurang persefahaman. Dan jalan cadangan penyelesaiannya adalah program komuniti dan kerjasama antara agama, iaitu melakukan forum dialog antara agama untuk memupuk persefahaman dan juga melakukan aktiviti gotong royong, rumah terbuka dan kempen hijau melibatkan semua kaum. Seterusnya adalah individualisme dan materialisme, adalah di mana generasi muda sekarang cenderung mementingkan diri dan mengejar hidup mewah dan juga dan kurang peduli pada nilai kesederhanaan yang menyebabkan sikap kurang hormat terhadap alam dan orang lain. Cadangan penyelesaiannya adalah penggunaan media sosial secara positif, di mana menggalakkan generasi muda menghasilkan kandungan kreatif tentang nilai murni. Contohnya video pendek tentang toleransi atau kempen #hormat alam. Seterusnya adalah cabaran semasa yang seterusnya adalah globalisasi dan tekanan moden, di mana budaya luar yang menekankan kebebasan mutlak kadang-kadang bercanggah dengan nilai tradisi. Ya, ini berlaku kerana tekanan akademik dan pekerjaan menyebabkan kurang masa untuk aktiviti rohani atau komuniti. Dan cadangan penyelesaiannya adalah aktiviti refleksi dan rohani, di mana boleh melakukan latihan meditasi, yoga atau aktiviti alam sekitar untuk mengawal emosi dan stres. Yang ini selari dengan nilai teisme, keseimbangan dalaman dan animisme hormat alam. Dan yang terakhir sekali adalah keresahan nilai tradisional, iaitu generasi muda kurang mengenali nilai animisme, iaitu hormat alam, dan teisme, iaitu kesederhanaan dan keseimbangan. Nilai tradisi dianggap lapuk dan tidak relevan dengan kehidupan moden. Jadi cadangan penyelesaiannya adalah dasar kerajaan dan sokongan masyarakat, di mana polisi kelestarian alam sekitar, cuti keluarga dan program kesihatan mental dilakukan, di mana sokongan dan NGO dan komuniti untuk memperkukuhkan nilai hormat, toleransi dan patriotisme. Ini adalah rujukan saya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.